Malam mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, saya dapati pengamatan saya daripada tempat duduk saya adalah ramai daripada parti pembangkang, ahli parti pembangkang yang tidak selesa tapi tidak berani untuk mencelah, kerana mungkin apa yang dikatakan oleh YB Kulim Bandar Baru itu adalah satu perkara yang betul. Dan saya melihat dari segi nada dan juga intonasi dan juga penekanan dia bahawa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kulim Bandar Baru itu adalah benda yang betul. Jadi saya mencelah kerana saya agak terkejut kerana isu arsenik ini telah dimainkan pada awal tahun 98, 99, di mana parti pembangkang membakar rakyat, semangat rakyat untuk membenci kerajaan kerana ada kononnya orang-orang untuk membunuh, ada percubaan untuk membunuh Yang Berhormat Permatan Pauh dalam tahanan. Dan apabila terdengar cerita ini, saya merasakan ini adalah satu pembohongan yang amat besar, yang pada saya kalau inilah cara pembangkang, terutamanya Parti Keadilan, saya tidak boleh mempercayai mereka menjadi kerajaan yang telus kalau mereka menang nanti. Persoalan ini harus ditanya oleh rakyat kepada parti pembangkang, betul atau tidak ada satu pembohongan yang dibuat. Dan kalau betul ada pembohongan yang dibuat, saya pasti dan saya rasa wajib untuk Yang Berhormat Permatan Pauh untuk meminta maaf kepada rakyat negara ini, sebab beliau bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Kita tidak mahu seorang Perdana Menteri yang berani berbohong tentang isu-isu yang besar dan juga mempunyai strategi politik yang kalau dalam bahasa Inggerisnya below the belt, tujuan menghalalkan cara, the end justify the means. Maknanya kalau kita runtuhkan dulu pilar-pilar ataupun asas-asas kerajaan, maka senang untuk mereka mempengaruhi rakyat untuk membenci kerajaan. Tapi ini adalah strategi yang amat berbahaya. Sebab siapapun kerajaan yang akan jadi membentuk kerajaan, parti membentuk kerajaan nanti akan bergantung kepada institusi-institusi kerajaan ini untuk menjalankan tugas. Jadi untuk meruntuhkan credibility institusi ini, SPR, Pejabat Guam Negara, Polis, Felda, BTN, kerajaan dan banyak lagi, SPRM dan sebagainya. Ini adalah satu tindakan yang amat berbahaya. Satu kali nanti mereka menjadi kerajaan, mereka juga akan memerlukan agensi ini untuk berfungsi dengan baik. Tetapi untuk meruntuhkan penghormatan rakyat terhadap institusi ini, saya rasa nanti kerajaan Persekutuan Parti Pembangkang akan mempunyai masa yang cukup rumit untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada institusi yang penting. Di negeri-negeri yang dikuasai oleh Parti Pembangkang sekarang ini, sebenarnya tidak ada satu pun perkara yang wow factor. Apa dia? Bajet mereka, adakah bajet mereka luar biasa? Tidak. Malah banyak bajet-bajet negeri ini yang dikuasai oleh Parti Pembangkang sekarang ini hanya copy and paste dengan apa yang kita ada sekarang, ataupun just kesinambungan apa yang ada pada kita. Tidak ada satu perkara yang betul-betul mengatakan, yang kita boleh katakan ada perubahan yang drastik apabila mereka mengambil alih tampuk kerajaan negeri. Tidak ada. Sampai sekarang kita masih menunggu lagi apa dia sebenarnya yang tidak diubah. Kalau mereka mengatakan dahulu ada kepincangan dalam kerajaan Barisan Nasional dari segi rasuah, itu pun berlaku sekarang di negeri-negeri mereka. Kalau mereka mengatakan ada kepincangan dari segi salah guna kuasa, begitu juga yang berlaku. Kalau mereka mengatakan ada kepincangan dalam Barisan Nasional kerana pertumbungan antara komponen parti dan sebagainya, itu juga berlaku kepada mereka. Jadi apa dia bezanya? Apa bezanya antara kita yang dituduh ini dengan mereka, apa yang mereka buat? Jadi saya minta rakyat, kalaupun ingin menyokong keadilan, hendaklah berani untuk bertanya, explore apa sebabnya. Sampai sekarang saya nak tanya, mana dia bajet alternatif kerajaan Persekutuan, kerajaan Pakatan Rakyat Pembangkang? Tidak ada. Yang ada sekarang ini ialah bajet alternatif, tetapi datangnya daripada parti DAP, yang mana di dalam itu memang hanya memperjuangkan agenda parti DAP.
Tidak ada satu dokumen ekonomi, pendekatan ekonomi yang dibuat di bawah satu perundingan yang betul-betul jitu yang dapat disuarakan, dilahirkan sebagai dokumen bajet alternatif. Sebab bajet alternatif, bajet ini adalah merupakan dokumen yang paling penting untuk kita menilai dasar-dasar kerajaan yang parti yang mau menjadi kerajaan. Tanpa ada alternatif bajet, maknanya mereka hanya mau memegang kuasa, mereka tidak ada perancangan. Kalau kita tengok dari segi bajet negara, kita buat bajet setiap tahun. Dan itu adalah dokumen yang terpenting. Pembangkang tidak ada. Mulanya berbohong, dan untuk mempertahankan pembohongan yang pertama itu, mereka terpaksa berbohong yang lebih besar lagi, dan kali ketiga perbohongan yang lebih besar lagi, dan akhirnya ini akan memakan mereka sendiri. Saya rasa politik cara begini amat berbahaya, dan mereka sudah kehabisan idea.